kita akan sembangkan bersama 3 ahli panel kita yang sangat arif dalam bidang ni, insya-Allah. Jadi saya pasti para peserta, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir biasa dengar dengan sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula sambung. Biasa kita dengar dalam bait-bait lagu. Allah yarham Tan Sri Priamdi, betul? Tetapi sedarkah kita bahawa sebenarnya sedangkan lidah lagi tergigit merupakan salah satu daripada peribahasa Melayu yang bermaksud bahawa sesuatu hubungan yang akrab pasti akan berlakunya perselisihan. Jadi wajarlah pasangan suami dan isteri yang serumah, tidurnya sekatil, sebantal, maka pasti akan berlakunya perselisihan. Jadi di sinilah untuk kita rungkaikan, kita bincangkan permasalahan yang sering berlaku dalam rumah tangga kita yang mungkin boleh membawa bekal apabila kita balik selepas keluar dari program, insya-Allah. Jadi untuk itu saya perkenalkanlah diri saya dulu. Saya Nurlaini binti Ibrahim dari Bandar Tenggara Johor. Kalau ada saya di sini yang mungkin dari Bandar Tenggara, kalau tak pernah dengar berhampiran dengan Kulai, jalan ke keluar, saya dari Bandar Tenggara, merupakan seorang guru di sekitar kawasan Bandar Tenggara, insya-Allah. Jadi sama-sama kita perkenalkan ahli panel kita, 3 orang. Di sebelah kiri saya merupakan yang dihormati, iaitu Puan Sarifah binti Abu Bakar, merupakan penasihat dalam Biro Keluarga dan Masyarakat ISMA Johor Bahru. Apa khabar Puan? Baik, terima kasih. Saya dah lama dah kenal dengan Puan Sarifah. Sejak berada di Johor, kami dah anggap seperti bonda kami dalam ISMA ni, insya-Allah menjadi pakar rujuk dalam hal-hal rumah tangga, dalam hal-hal kekeluargaan, insya-Allah. Okey, yang berada di tengah-tengah tu yang berbaju warna oranye, senyum tu, insya-Allah. Yang merupakan yang berusaha, Dr. Salmi Jalina binti Jalil, merupakan pengarah LPPKN Negeri Johor. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 kali dah pertemuan kita. Betul. Bahkan sebelum ni saya bersama dengan, saya jadi MC lah sebelum ni, dengan doktor, masa tu doktor merasmikan program Clean Her di Johor Bahru. Jadi ini program yang kedua, samalah kita duduk sebaris tapi saya sebagai moderator sahajalah, insya-Allah. Dan di hujung sana merupakan yang dihormati Imam Muda Muhammad Hassan Adli bin Yahya Elias Yahuza, merupakan penceramah bebas yang tidak asing lagi dalam di Malaysia ni, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tidur lena ke duduk di sini? Boleh. Alhamdulillah. Berapa kali dah sampai di sini? Banyak kali juga. Banyak kali, alhamdulillah. Pertama kali Okay, jadi insya-Allah baiklah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebelum kita bincangkan tajuk ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasihlah terlebih dahulu kepada penganjur utama kita, iaitu Biro Keluarga dan Masyarakat ISMA Cawangan Johor Bahru, dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor, LPPKN Negeri Johor, serta Helwa Perjalanan 10 Bandar Dato' An bagi program inilah. Sekali tanya juga kepada penaja-penaja kita, iaitu Jalil, Arabian Kitchen, Intan Aziz dan juga Ijman. InsyaAllah terima kasih kepada semuanya, kerana mereka lah dapat yang berjayakan program yang hebat dan gah, insyaAllah. Jadi sebagai pentas utama kita ini, betul-betul soalan yang pertama kepada Nun hujung di sana, kepada Imam Muda Muhammad Hassan, dalam surah Ar-Rum, ayat 21 ada menyatakan maksudnya bahawa dan di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah tu, Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu dan menjadikan antara kamu rasa kasih dan sayang. Jadi sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allah kata sakinah mawaddah, sakinah warahmah. Okey. Dalam rasa kasih sayang tu, kita dalam perkahwinan kita nak wujudkan rasa kasih sayang, pasti akan ada berlakunya konflik. Pasti ada rasa konflik. Seperti yang Ustaz kata tadi, Imam Muda kata tadi, bahawa kita ni lain budaya,
kita punya rules yang berbeza. Jadi kadang-kadang menyebabkan emosi itu tercadang atau terganggu kan dalam mengemudi bahtera rumah tangga ni, maka berlakunya ada sedikit konflik yang sukar untuk mengawal emosi. Jadi bagaimanakah kan, atau apakah teknik yang praktikal yang semua orang boleh laksanakan secara praktikalnya untuk mengawal emosi ketika konflik dalam rumah tangga itu berlaku? Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Puan Nur Laili selaku moderator yang dikasihi rakan-rakan panel Dr. Salmi Jalil Jalil, Dr. Sharifah Abu Bakar, seterusnya kepada Isma dan penganjur bersama yang lain, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan hadirin hadirat. Qala Allah Ta'ala fi surah Ar-Rum, ayat 21 yang dibacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Yang ni memang tak lagilah bila kita kaitkan bincang soal kekeluargaan suami isteri. Ayat ni menjadi antara ayat yang kita kena jaga dan kita kena pegang, kerana matlamat perkahwinan tadi ialah sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau menurut Imam Ibn Katsir mengatakan sakinah itu ialah ketenangan kerana adanya teman hidup. Sebab manusia diperlukan kepada teman hidup. Maka bila ada teman hidup, dia akan rasa ketenangan tu datang. Dulu sebelum kahwin, kita makan seorang-seorang. Nak pegang tangan sendiri je kan? Tak ada tangan nak pegang. Nak cakap dengan dinding. Tapi lah ni dah kahwin, ada tangan nak berpegang, berpimpin tangan kan. Ada cakap tu, ada orang dengar. Dulu cakap dengan dinding tak ada respon, dan ni cakap ada responnya. Alhamdulillah, jadi tenang hidup. Kemudian sakinah, mawaddah, Ibnu Katsir mengatakan mawaddah itu adalah hubungan seksual. Ada tafsiran mengatakan begitu. Kerana fitrah manusia, maka dinakkan kepada tuntutan nafsunya. Maka itu yang dikatakan mawaddah. Kemudian rahmah telah lebih daripada itu lagi, iaitu dia bukan kepada teman hidup, bukan kerana seksual semata-mata, tetapi kerana rahmat cinta tu. Ada tautan kasih sayang, ada perasaan saling menyayangi yang tidak boleh dibuat-buat. Dan waktu kita dah tua esok, kita tak perlukan lagi hubungan seksual ni. Tetapi kita nakkan adanya orang yang kalau tak ada dia, kita rasa macam satu kehilangan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada opah ataupun neneknya meninggal dunia, tuknya tu sampai kemurungan, kerana rahmah tu telah ada dalam hidup dia. Dia rasa satu kehilangan. Dia dah tak ada apa-apa lagi kan, melainkan kerana sayang sangat, cinta dia tak boleh diungkap dengan kata-kata. Itu namanya lebih jauh daripada sakinah, mawaddah. Rahmah itu lebih luas lagi lah, kata Ibnu Katsir. Tapi berlaku konflik kan, dalam rumah tangga, ada turun naiknya macam sebutkan tadi kan. Sekarang ni biasanya konflik ni dia akan menjadikan kita ada emosi kita terganggu. Dan kita kena sedar juga tuan-tuan dan puan, dalam rumah tangga ni ada namanya iblis yang daripada Dasim. Dasim ni kalau tengok dalam kitab Talbis Iblis, menyebutkan anak iblis ni ada 5 yang hardcore, iaitu namanya salah satu namanya apa, nombor 1 Sabar, A'war, Miswab, Zaknabur, wa Dasim. Tapi kita sebut iaitu ada, tapi yang sebut Dasim tu. Dasim itu adalah dia akan memutuskan silaturahim, mak ayah dengan anak, adik-beradik. Itu kerja dia gitu. Dan paling utama ialah hubungan suami isteri. Perkara ni tak boleh lari, memang akan ada. Dan Dasim inilah yang sentiasa akan menimbulkan konflik sampai kita berpisah dengan pasangan kita. Sekarang ni kita tak boleh nak lari daripada tipu daya dia. Cuma bagaimana kita nak mengawal, kontrol, mengemudi bahtera rumah tangga ni
Saya bawa, bila biasa konflik ni akan menyebabkan kita emosi, terganggu, dan mungkin akan menyebabkan kita marah. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita teknik-teknik untuk kita mengawal konflik dan mengawal sifat marah ni. Biasa sebut konflik mesti kita akan marah kan. Emosi ni akan membawa kepada marah, dendam, geram dan sebagainya. Bila berlaku konflik, contohnya situasinya kita mudah kata adalah satu perkara yang menyebabkan kita marah dengan isteri kita. Apa nak buat? Nabi Muhammad SAW menyuruh kita mengucapkan nombor satu, ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam hadis Nabi cerita ada sahabat bergaduh sampai tegang orang dia, berubah muka dia. Nabi kata sekiranya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka lenyaplah marahnya. Sebab syaitan tu akan suka kepada kemarahan. Maka dia duduk. Bila berlaku konflik, kita kena ingat waktu itu syaitan sedang mengerumuni kita dan dia sentiasa membesarkan lagi api kemarahan tu. Oleh kerana itu nombor satu kena ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun boleh baca doa-doa yang lain. Sebagai contoh, kita boleh baca ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Pun boleh juga baca tu. Baca je rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Sebab kita kena sedar, ini konflik ni syaitan sedang menyuruh aku melakukan benda yang tak sepatutnya. Kan? Emosi tak stabil waktu tu, dia akan mencucuk-cucuk supaya kita lebih jauh daripada itu. Jangan setakat bergaduh tapi berperang sampai membawa kepada konflik yang lebih besar. Sebab tu nombor satu kena ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua, Nabi kata apa? Idza ghadiba ahadukum falyaskut, dan Nabi ulang 3 kali. Kalau kamu sedang marah, maka hendaklah kamu diam. Tapi biasanya konflik berlaku, ada orang dia akan marah ke tak? Ini dia melanggar apa yang Nabi ajar. Nabi ajar waktu kita konflik tengah marah ni, diam, jangan cakap. Dan Nabi ulang 3 kali. Maka Nabi kata diam. Sebab bila bercakap, kita kena ingat iblis yang dasim dan konco-konconya akan menyuruh kita bercakap yang tidak sepatutnya. Kan? Perkataan yang tak sepatutnya lah. Dan dia akan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang lalu yang tak ada kaitan pun. Benda tu dah kita lupa, tapi kerana konflik ni menyebabkan dia akan ingat, refresh balik benda-benda yang dulu kita ungkit balik. Bila ungkit tuan-tuan, maka benda tu akan makin besar. Sebab tu Nabi kata diam. Saya tahu agak sukar kita nak mengawal benda, tapi itulah Nabi ajar. Okey, diam. Sebab contohnya kalau suami marah, kita pun bercakap, maka dia akan menyebabkan api kemarahan tu makin membesar. So salah seorang kita yang ada belajar ni, kita kena diam. Okey. Lepas tu pasang kata, diam. Diam. Dari suruh diam, lagi kita diam. Jangan melawan. Kan? Kita faham tu, syaitan tu nak kuasai diri dia. Oh, awak diam je. Awak diam, saya lagi nak marah ni. Tuan-tuan, lagi kuat diam. Sebab Imam Al-Ghazali ajar, iblis ini bila dia goda kita, kita kena meremehkan dia, kena kecilkan dia. Contoh kan, isteri kata, awak diam je. Dia lagi marah. Kita kena kecilkan iblis tu dalam diri dia, syaitan tu. Iaitu dengan kita lawan dia. Dan lagi diam, lagi syaitan tu lagi susah hati. Lagi kita menjawab, syaitan, Al-Ghazali kata apa? Bila kita melayan sifat syaitan ni, dia lagi kuat menyalaknya. Lagi kuat menyalaknya. Makin kita marah, kita melayan sifat marah tu, sifat tu syaitan, makin kuat dia menyalak. Sebab tu makin benci-benci tu. Tu jaga nombor 2, iaitu kena diam. Yang ketiga, Nabi kata apa? Bila kamu sedang marah, maka kamu kena ubah kedudukan kamu. Kalau kamu sedang berdiri, falyajlis. Kalau kamu berdiri, kamu kena duduk. Kalau kamu duduk masih lagi marah, hendaklah kamu berbaring. Falyattaji, hendaklah kamu berbaring. Sebab apa Nabi kata begitu? Waktu marah, konflik berlaku, kita akan marah dan kita nak pukul pasangan kita. Kan? Bila marah ni mudah kita nak capai benda, kita nak pukul, nak melempang isteri, nak bergaduh suami, tarik rambut isteri, kan?
Jadi sebab tu dia suruh duduk supaya kurangkan pergerakan. Dan Nabi kata kalau duduk pun masih lagi tak selesai, masih lagi nak marah ni, maka berbaring. Nabi suruh baring. Kenapa? Agak kalau baring pun marah juga, saya pun tak tahu nak bayangkan. Bayangkan tengah marah diri, duduk marah lagi, baring pun marah. Tapi paling tidak pun nampak okey jugalah kan. Baring tengah tapi macam tak kurang waras juga tu nampak ya? Tapi nak katanya supaya Nabi kata benda yang tak sepatutnya berlaku, nak ngelakkan benda tu. Ataupun kita faham gini, ubah kedudukan posisi kita. Kalau kita konflik tadi, kita pun tinggalkan. Kalau suami keluar daripada rumah tu kan, ni tengah konflik ya, kita keluar daripada rumah tu. Bukan larikan diri, bukan melari kan, bukan lari daripada rumah, keluar daripada tempat itu, kerana di tempat itu banyak syaitan. Keluar, pergi ambil tenang. Dan Nabi kata step yang berikutnya kan, kalau isteri dia tak bolehlah keluar rumah, kena minta izin suami. Isteri mungkin duduk dalam bilik, atau abang sebagi saya masa kejap, saya nak tenangkan fikiran, saya nak solat kejap, nanti kita sambung balik bergaduh, contoh kan. Sebab saya belajar Nabi suruh kita tengah konflik ni bang, syaitan tengah ada ni kan, kita jangan layan dia, kita layan dia makin besar. Memang kita tak nampak, tapi hakikatnya begitu tuan-tuan. Kena ingat bang, dah sim ada ni, tengah kita duk marah ni, dah sim ada. So kita jangan bagi menang kat dia. Abang bagi peluang saya nak solat kejap, bagi saya masa saya nak solat kejap, lepas tu kita bergaduh balik. Boleh gitu ya. Tak apa. Sebab apa? Sebab bila waktu tu kita mengecikkan syaitan tu. Dan Nabi ajar, Nabi kata bila kamu marah falyatawadda, pergi ambil wudu. Tu saya kata, saya nak ambil wudu sekejap, bagi saya solat tu ya. Ambil wudu sebab walaupun ni hadis yang dhaif, kerana syaitan tu khuliqat daripada api kan. Jadi api ni menyebabkan kemarahan, sebab tu kena dipadamkan dengan air, itu dengan wudu. Cuma itu panduan yang boleh kita guna pakai. Ambil wudu kan, bila ambil wudu, solatlah. Bila solat, waktu tu akad tadi, waktu kita konflik, sebenarnya emosi ataupun nafsu kita duduk di atas. Sekarang ni macam mana kita nak pastikan hati kita naik di atas balik? Jangan duduk di bawah. Waktu konflik, akal di atas, nafsu di atas, hati mungkin waktu tu paling bawah. Sekarang ni kita nak naikkan hati tu di atas, biar nafsu dan juga akal duduk di bawah. Caranya dengan ibadat solat tu lah. So kita pun solat, ketika itu insya-Allah yakin kalau kita ikut step Nabi ajar ni, kita dapat meredakan konflik tersebut dan kita akan jadi waras. Okey. So mungkin waktu tu saya kata, waktu bergaduh bagi saya solat je bang ya, ataupun isteri bagi abang nak solat kejap, ambil wudu jap, nanti kita sambung balik. Tapi insya-Allah lepas kita buat benda tu, mungkin tak bergaduh lagi dah, dan mungkin waktu tu kita akan berdamai. Ini antara panduan yang boleh kita guna pakai. Yang itu Nabi ajar, bukan saya ajar. Itu daripada hadis Nabi yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dapat menjawab soalan. Terima kasih Imam yang dapat saya ambil tadi kan, kata ajaran Nabi kan. Pertama Auzubillah. Tapi kalau itu yang boleh kita praktikkan, betul lah kata Imam kan. Tapi dalam daripada itu 4, Auzubillah dah paling senang. Harapnya masa kita gaduh tu mengingatkan semua yang apa Imam kata dan nanti selalunya tak ingat kan. Lebih banyak kepada emosi tu. Tapi tak apa, insyaAllah kerana datang ni program hari ni, insyaAllah kita boleh praktikkan. Okey, saya beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua ya, yang berusaha Dr. Sami ya. Saya ada membaca dalam akhbar menyatakan bahawa pada 1 Disember, akhbar 1 Disember 2022, tajuknya tu pengaruh media sosial punca perkahwinan rakyat. Kemudian tahun yang berikutnya, sekarang baru ni 11 April pula, orang ketiga punca utama keruntuhan rumah tangga. Sekarang ni dua ni memang sangat yang biasa kita dengar iaitu media sosial, dan satu lagi adalah orang ketiga yang menjadi punca dalam keretakan rumah tangga. Jadi apa komen doktor tentang isu hangat dan panas ini? Dipersilakan. Ni boleh terus cakap ke kena pakai mic juga ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih puan moderator, ahli-ahli panel, tuan-tuan, puan-puan. Sebab puan-puan ni ramai. Kalau tuan-tuan nampak tak berapa ramai kan? Ya?
Dan juga saya tengok kat sini ada yang muda kan, ada yang pertengahan, ada yang tak berapa nak muda kan. Yang tak berapa nak muda tu tak apa, biar muka tak berapa nak muda, yang penting hati muda. Okey, tadi Puan Moderator kata tentang keretakan rumah tangga, media sosial dan juga orang ketiga. Kalau kita cakap tentang keretakan rumah tangga, kita kena ingat ada keretakan yang keretakan manja-manja lah kita cakap. Kalau letak gam dia boleh okey lagi kan. Kalau kita hias-hias sikit tak nampak letaknya, maksudnya tak membawa kepada penceraian, hanya konflik-konflik asas ataupun konflik-konflik yang bukan asas. Ada juga keretakan yang lama-lama akan membawa kepada perceraian. Ada dua jenis. Okey, tadi saya tertarik dengan pertanyaan saudara kita, saudara katanya selalu bergaduh ni, tapi lepas tu macam okey balik semula. Okey, yang ni saya mungkin boleh ulas sikit. Kita tengok kepada jenis-jenis perkahwinan. Ustaz tadi cakap perkahwinan tu unik kan? Ada macam-macam jenis perkahwinan. Saya akan mengulas dari aspek psikologi, sebab itu adalah bidang saya. Saya bukan doktor medical, saya adalah doktor jiwa sahaja. Kalau kata doktor love lah lebih kurang macam tu kan? Okey. Kita tengok kepada jenis perkahwinan. Ada perkahwinan yang memang dipenuhi dengan konflik, pergaduhan dan sebagainya. Kita cakap dia macam perang gerila lah. Aku serang kau, kau serang aku serang kau. Lama dah penat, dah okey, esok dah okey. Contohlah, tapi dia tak bercerai. Ada perkahwinan yang macam kawan. Dia ada komitmen dalam perkahwinan tu. Dia rapat, dia intim, tapi passionnya tak ada. Macam kita dengan kawan kita, hi, bye. Ada perkahwinan yang macam tu. Ada perkahwinan yang status sahaja. Dia nak status sebagai suami, dia nak status sebagai isteri, ataupun dia nak status sebagai ibu atau bapa yang masih bersama. Sebab apa? Sebab malu kalau bercerai ni. Kalau orang nampak kan macam mana, nak balik kampung seorang macam mana. So, dia kekalkan perkahwinan yang tak bahagia itu hanya untuk status. Okay? Ada juga bentuk perkahwinan yang hamba. Dia cuma duduk dalam perkahwinan tu atas dasar tanggungjawab dia sebagai suami, atas dasar tanggungjawab sebagai isteri. Dan ada perkahwinan yang complement each other. Dia mana-mana pergi berdua, sana berdua, sini berdua. Saya ada buat satu research dulu bila kita cakap tentang berdua. Saya buat research tentang pengekalan perkahwinan dalam kalangan pasangan suami isteri yang berkahwin kali pertama dan usia perkahwinan melebihi 30 tahun. Okey. Saya dapat 10 orang pasangan, susah nak cari. Saya dapat pasangan pemain bola sepak negeri, saya dapat pasangan politician, saya dapat pasangan pemain sepak politician, dua-dua yang ada doktorate. Lepas tu saya juga dapat pasangan yang dekat kampung. Tapi bila kita kata pasangan yang bahagia ni kan, kadang-kadang kita kata apa maksud bahagia. Tadi kita cakap pasal tak ni, tiba-tiba nak sebut bahagia. Tapi kita tengok konsep bahagia tu sendiri kan. Bahagia ni kan, pada kebanyakan masa kita rasa seronok dalam perkahwinan kita. Pada kebanyakan masa. Maksudnya yang tak banyak tu adalah konflik sana sini. Kita tak ada perkahwinan yang sempurna tau. Dalam kajian tak ada lagi. Kalau kita tengok hubungan pun, kita kata retak ke itu, saya lebih suka melihat perkahwinan sebagai fasa. Ada fasa awal perkahwinan, fasa pertengahan dan fasa menua bersama-sama. Fasa awal perkahwinan ni, kita kata daripada start baru berkahwin sehingga mungkin mendapat anak. Mungkin dalam 5 tahun, mungkin dalam 7 tahun. Ada orang dapat anak lambat, ada orang dapat anak cepat. Okey, pada fasa awal perkahwinan ni, biasanya pada peringkat awal tu, ni nak cerita sikit lah, macam mana, kat mana retak. Nanti kita boleh tengok kat mana retak. Saya tak nak cakap tentang apa yang lain-lain. Kita tengok, pada fasa awal perkahwinan, biasanya kita hidup berdua je kan. Itu pada peringkat bulan madu. Semuanya seronok. Kalau kentut sekuat-kuat hati pun, sedap dah bunyi kentut tu. Macam berlagu-lagu. Rasa macam seronok dia telinga dengar. Kan? Lepas tu kalau minum, boleh minum orang satu straw. Ini pada peringkat awal pada perkahwinan tu. Tapi makin lama, dia dah tak nak satu straw dah. Dia kata, gelilah. Satu straw, liuk tak ada apa. Tak COVID, influenza ke apa benda dah tak nak share. Kalau dulu kan, masa awal-awal perkahwinan satu straw, dia boleh tiup ada bubble-bubble tu, apa dia okey minum lagi. Macam tu lah, cinta orang kata kan. Kita ni tak berapa muda, jadi kita punya ni pun ayat ala-ala tak berapa muda lah juga kan. Tapi bila makin lama dah tak boleh lagi dah.
Ya, makin lama makin personality asal tu keluar, sebab biasanya kita tidak boleh berpura-pura terlalu lama. Kita tidak boleh memakai topeng. Kalau dalam psikologinya kita sebut sebagai persona. Bukan proton persona tau. Persona tu adalah topeng. Topeng itu yang kita pakai untuk menunjukkan betapa saya adalah yang terbaik untuk anda. Ya, tapi kalau persona itu terlampau banyak, terlampau tebal, dia akan keluar juga sikit akan jadi personality sebenar kita. Itu sebab ada dalam kalangan kita, ada kalangan kes-kes saya yang bercerai sebab konflik. Seorang pakai suka tutup, seorang pakai tak suka tutup. Alasannya suka tutup, nanti kotor ni semua yang tak suka tutup. Alah, petang mandi, pagi mandi, esok mandi, nanti dah habis, buang aja. Itu yang tak suka tutup. Sama juga yang macam toilet bowl, ada yang suka tutup, ada yang suka buka kan. Itu personality yang dah berbeza-beza. Yang itu kita kata perbezaan tu makin lama makin nampak, ya. Kalau dalam tempoh 5 tahun pertama, kita kata 5 tahun pertama, biasanya pasangan banyak bercerai dalam kalangan pasangan muda, ya. Okey. Ini yang berlaku, perbezaan personality yang tidak ditangani dengan betul. Berbeza personality tak ada masalah, sama personality pun tak ada masalah. Sebagai contohlah, mungkin ya ada introvert, dua-dua orang introvert. Kalau dia bergaduh, macam gaduh pakai niat je lah, ya. Dah duduk introvert, tak suka bercakap, gaduh niat je lah. Seorang tidur hadap ke kiri, seorang tidur hadap ke kanan, maksud tengah gaduh untuk pasangan introvert. Okey, dua-dua introvert. Bila dah tak terlampau, tak tahan dah gaduh ni, tak boleh tengok muka semua, dah duduk di rumah. Dah siapa nak ada kat rumah, dah kosong dah rumah. Itu pasangan introvert. Kalau pasangan yang extrovert, yang suka bercakap, bila dia bergaduh memang bercakap. Kalau masa bercinta dulu kan, dia cakap, dia diorang, dia dengar. Kan kalau dia benda semut lalu tu pun tak bolehlah, sempit sangat, ya. Tapi bila dah lama-lama berkahwin, dia cakap sekampung dengar. Kan daripada berdua-dua tu sekampung satu blok tu lah boleh dengar. Itu pasangan-pasangan extrovert. Dia boleh bercakap, dia boleh meluahkan dengan bagus. Tapi ada kalanya perkataan-perkataan, word-word yang dipilih itu tidak sesuai, kurang sesuai, yang jadi toksik dalam family, dalam hubungan perkahwinan. Ada orang suka bercakap dan dia tahu kaedah bagaimana untuk bercakap. Dia tahu seni untuk bercakap. Ada orang suka bercakap tapi kurang ilmu bagaimana untuk menyampaikan mesej dengan betul kepada personality yang tertentu. Ini pun cakap pasal retak tau. Okey, kalau kita lihat hubungan perkahwinan, kalau dalam research kita ada tengok bentuk U. Maksudnya dia start perkahwinan dia dengan rasa gembira, rasa seronok, rasa cinta. Kalau orang muda cakap sekarang apa? Yang cinta-cinta, saya pun tak berapa perasan. Kalau anak saya cakap, dia kata, Mama main FB ni orang tua dia macam makcik dia main. Sedih, saya tahu. Dia akan mula untuk bentuk U, perkahwinan yang bentuk U, hubungan yang bentuk U, mula dengan seronok, cinta, berahi, intim. Lepas tu dia akan menurun. Perasaan-perasaan seronok itu akan turun sedikit kerana perubahan peranan. Masa kita baru berkahwin, peranan kita bertukar daripada anak kepada seseorang, tukar kepada suami atau isteri. Kemudian makin lama berkahwin, dia akan bertambah lagi peranan, ya, kepada ibu atau bapa, ya. Dan tadi bila berkahwin tu, suami, isteri, menantu, ya, peranannya itu. Dan tambah lagi, bila perubahan peranan itu akan membawa kepada penambahan tanggungjawab dan juga pengadaptasian kepada perubahan yang berlaku dalam perkahwinan. Contohnya, kenapa dia menurun? Sebab ada anak. Perubahan tanggungjawab daripada suami atau isteri yang jalan berdua, ya, boleh berpegang-pegang tangan, bukan main couple, bukan main lekat lagi pegang, tapi nanti sebelah terpaksa kendung anak. Ya. Okey. Malam siapa nak bangun? Anak nak hantar dekat mana? Kalau anak demam, siapa yang bertanggungjawab? Raya nak balik rumah, siapa? Okey, itu yang akan kita kata kena adapt. Perubahan peranan, perubahan tanggungjawab, perubahan tugasan dalam perkahwinan. Dia akan turunkan sebab anak kecil. Kita bayangkan huruf U je akan turun sebab ada anak kecil, nak adapt dengan mentua, nak adapt dengan ipar dua yang baru, ya, akan turun sehingga anak pergi sekolah, kita dah boleh adapt untuk macam mana kita nak jaga anak kita. Kita dah tahu keibubapaan mana yang kita nak guna, kita dah tahu cara konflik mana kita nak selesaikan. Sebab bila pasangan berkonflik,
Tak ada satu cara tunggal, ya. Sebab personality kita berbeza, ya. Dibesarkan oleh keluarga yang lain, pengalaman yang berbeza, lepas tu apa lagi, keuangan yang berbeza, pendidikan yang berbeza, semua banyak berbeza. Pada peringkat awal itu adalah peringkat yang kritikal untuk kita adapt dengan perubahan-perubahan tu. Dia jadi retak because of mungkin kita banyak pengetahuan. Orang tua-tua bagi tips, kawan-kawan kita bagi tips. Lepas tu siapa lagi? Mungkin kita tengok dekat social media bagi tips. Kena ingat, pengetahuan dan ilmu adalah benda yang berbeza. Saya ambil contoh lah. Mungkin boleh rapatkan tapak tangan kita macam ni. Okey, rapat Anda buat magic sikit lah. Kan, saya kalau bercakap yang sedap je. Okey, cuba jarakkan ibu jari ni. Senang kan? Okey, jarakkan jari telunjuk pula. Boleh? Okey, jarakkan jari tengah. Jarakkan anak jari. Okey, jarakkan jari manis tu. Boleh tak? Boleh. Agak sukar ke sama je? Dia mesti tekat ni macam ni. Okey. Okey, kalau orang tua-tua kata kan, kena pakai cincin kahwin, cincin tunang kat jari manis. Supaya nanti kalau kahwin dia susah nak dijarakkan. Sebab bila kita nak jarakkan anak jari manis tu dia agak sukar sikit kan. Sebenarnya masalah isu saraf je. Itu adalah pengetahuan. Ya. Kalau ilmu dia is proven by, mungkin ada research tertentu yang kita kata hubungan perkahwinan akan melalui fasa-fasa tertentu. Itu adalah ilmu. Sebab ia telah dibuktikan dengan kajian, ia telah dibuktikan secara saintifik. Jadi, dalam perkahwinan, kena pandai pilih pengetahuan ke ilmu. Berita ke cerita. Ada kala kita mengambil cerita itu adalah berita yang betul. Tadi nampaklah husband kau macam cakap dengan tu, tak tahu dia cakap dengan siapa. Tapi tengok macam rapat je. Itu adalah cerita. Beritanya mungkin masa tu hujan, dia berhenti berteduh, kebetulan orang tanya jalan. Orang lain lah, orang perempuan tanya jalan, lepas tu dia menerangkan jalan tu nak pergi mana. Ya, itu kena pilih cerita atau berita. Okey, saya melompat-lompat dia kan, kata U-shape tadi. Okey, ke bawah tadi sebab ada penjagaan anak. Bila dia naik balik semula, bentuk U bentuk U, bila dia naik balik semula maksudnya dia telah melepasi pada fasa penjagaan anak. Anak dah start bekerja, anak dah start masuk universiti, dia dah ada banyak masa berdua yang dia boleh luangkan aktiviti bersama. Sebab tu dia bentuk U, dia naik balik happiness. Sebab tu ada masa-masa tertentu kita tak boleh nak bagi mak kita jaga anak-anak kita. Dia ada masa dia sendiri nak pergi masjid sama-sama, nak pergi belajar agama sama-sama, nak pergi travel sama-sama, nak pergi umrah sama-sama. Itu adalah bentuk U. Ya, hubungan perkahwinan yang bentuk U. Ada hubungan perkahwinan yang bentuk linear. Daripada tak happy mungkin kata kahwin paksa. Kahwin paksa, kalau dia paksa, mak bapak paksa, tapi anak yang soleh ikut juga. Bermula dengan rasa tak gembira, kan? Tapi lama kelamaan dia boleh bertaaruf antara satu sama lain. Cinta selepas berkahwin dia naik ke happy, gembira dan gembira. Ya, tapi tak ada bentuk selama-lamanya gembira, bohonglah. Ada juga bentuk linear ke bawah. Dia start dengan gembira dan pada sepanjang masa perkahwinan tu dia dah tak happy lagi dah. Itu mungkin akan berlaku perceraian. Ada bentuk curvilinear. Curvilinear ni turun naik. Ya, ada masa dia happy, lepas tu ada masa situasi tertentu dia tak berapa happy, dan ada masa dia happy balik semula, ada masa dia jatuh. Itu, ya. Dan kita adalah berbeza, perkahwinan adalah berbeza. Sebab tu kena cari dekat mana, ya. Ada yang kat sini yang masih bujang tak? Ada. Dia kalau bujang 3 tak jadi. Dia masih bujang lagi. Okey, masih bujang ni kita kata ada dalam research LPPKN, dia kata kenapa memilih membujang, boleh kita pilih bujang baik lelaki balik perempuan, antaranya dia kata tiada calon sesuai. Betul ke tak ada calon? Ke terlampau banyak calon? Dia collect and select. Itu gurau je lah. Okey, itu pasal keretakan rumah tangga, ya. Lepas tu kita kata pasal keretakan yang membawa perceraian, kita kena ingat ada penceraian yang ditangisi. Ya, tak reda untuk bercerai dan sebagainya lah. Ada penceraian yang diraih. Dia mungkin didera, dia mungkin tak gembira dalam kehidupannya, dan ada juga di dalam kalangan kes saya, ya. Saya bermula sebagai kaunselor perkahwinan. Okay, ada banyak isu perkahwinan lah yang dapat ditangani.
Okey, ada kes saya, mereka ini berkenalan di luar negara, belajar sama-sama kat luar negara, ambil keputusan untuk berkahwin. Lepas dapat anak satu, husband dia tak sentuh dia langsung. Ya. Dan apa yang menyedihkan, dia tahu dalam proses tu dia tahu yang husbandnya ada boyfriend. Bukan girlfriend tau, boyfriend. Ya. Perkahwinan itu hanyalah untuk mengkabari mata mak bapak, mata masyarakat yang dia adalah lelaki dan dia adalah orientasi seksualnya adalah normal sehingga ada anak. Tapi dia sangat sayang dengan anak dia lah. Dan bila kita tanya apa isu sebenarnya, sebab kalau dalam sesi biasanya kita tahu surface dia masalah, masalah-masalah yang dia datangkan masalah husband dia ada boyfriend, lepas tu tak sentuh dia. Tapi ada masalah-masalah yang sebenarnya. Apa sebenarnya? Isu sebenarnya adalah bukan pasal boyfriend dia ada husband ni ada boyfriend ya. Isu sebenarnya adalah dia kata saya nak kekalkan perkahwinan saya. Okey. Sebab dia kata saya malu nak bercerai, lagipun husband saya memang handsome katanya. Lepas tu saya ada anak saya rapat dengan husband saya. Kemudian dia kata husband saya sangat baik. Cuma masalah dia itu sahaja. Isunya adalah dia untuk mengekalkan perkahwinan, dan apa yang jadi ialah kita takut bila ada hubungan sesama jenis ni, kita takut ada berbagai penyakit. Ya. Jadi apa yang boleh kita bantu, sebab hanya dia je faham masalah dia. Kita boleh bantu ialah bagaimana untuk mengekalkan seks selamat. Walaupun dah lama tak berhubungan seks, tapi kita cakap pasal kegairahan, kita cakap pasal nafsu bila-bila masa saja boleh berlaku. So itu yang kita ajar. Ya. Ada banyak part lagi bila kita cakap pasal retak dan retak. Okey. Tengok kita kata faktor tadi terpaksa laju lah pula kan, faktor media dengan faktor apa lagi satu tadi, lupa dah. Orang ketiga. Kalau media ni kan, kalau kita tengok sekarang, kita tak boleh kita kata nak shut down diri kita daripada menggunakan perkhidmatan media-media yang ada. Sebab kadang-kadang dia ada jadi satu keperluan pula kan. Tapi cuma kita melihat apa yang media tawarkan sehingga retaknya rumah tangga. Kita lihat satu, media ini adalah bersifat interaktif. Kita boleh bercakap, kita boleh curhat, orang bercakap sekarang, curahan hati, sampai macam itulah, curhat. Kita boleh communicate dengan seantero dunia menggunakan media. Ya. Apa yang menjadi retak bila ni kan, sebab ada AADK kan, saya nak guna perkataan AADK jugalah kita kecanduan terhadap media. Yang mana kebanyakan masa kita adalah bersama media. Tak kira lah bersama FB ke, bersama games ke. Sebab ada banyak pasangan-pasangan muda yang masa bujang dia gamers tau. Dia kaki gamers dia. Bila gamers ni biasanya malam-malam kan, dia balik kerja main game semua-semua sekali. Main game itu memberikan sensasi yang lebih menyeronokkan daripada bersama dengan pasangan. Ini kita kata kecanduan terhadap media. Dia dah ketagih betul-betul. Kalau satu hari tak tengok, satu hari tak kita kata satu hari tak buka game tu, dia akan jadi serba tak selesa, serba salah. Lepas tu hidup mandi tak basah macam putus cinta. Mandi tak basah, makan tak lalu, tidur tak lena. Ini adalah simptom-simptom ketagihan pada media. Bila ada ketagihan pada media, masa untuk pasangan akan semakin sedikit. Kemudian anda akan mula mengabaikan peranan-peranan dan tanggungjawab dan tugasan dalam rumah tangga tu. Ini yang kita kata kenapa faktor media. Media tu tak salah, dia tak salah, dia memang elok, dia di situ, dia tak berdosa pun. Yang salahnya kita sebab kita tak boleh nak kawal penggunaan tu sehingga kepada kecanduan. Dan bila kita cakap tentang orang ketiga pula, masa orang ketiga ni saya sebenarnya suka guna kepada pihak ketiga. Dia tak semestinya orang hidup, ada juga yang tak berapa hidup tu yang memang mengganggu rumah tangga, betul lah. Bila kita kata tentang hidup, orang ketiga mungkin jadi skandal, mungkin mak mentua, mungkin ipaduai, mungkin kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan dah terlampau baik kan, dia masuk campur dalam kita membuat keputusan. Sebab apa dia masuk campur? Sebab kita membuka pintu, membuka ruang untuk dia masuk campur. Sesikit tanya kawan, sesikit tanya kawan, seolah-olah peranan pasangan kita ni apa dia. Okey. Kemudian kita kata orang ketiga yang benda bukan hidup, tadi satu gadget, lepas ni ada satu masalah bantal peluk kan.
ada orang ni kan, orang ketiga dia bantal peluk, sampai pasangan tu rasa kenapa tak nak peluk aku, dia lebih rela peluk bantal peluk dia. Kalau bantal peluk dia tak ada, dibasuh ke dia apa, dia punya susah hati, bukan main lagi. Ya? Ataupun kita kata akak-akak kat sini tak nak peluk husband ni, alasannya husband saya dah bertambah besar dah sekarang ni. Lepas tu tidur dia berkerung macam serumung kapal, hiu, ada lagu ni pula macam tu kan. Dah tak boleh lah, baik peluk bantal peluk, tak ada apa, lembut aja. Contoh, itu pun jadi macam ni sebab okey, tukar mic. Mike pun tak nak bagi kerjasama kat saya dah. Okey. Sebab benda-benda yang bukan hidup ni kita mengambil alih lah, kita kata, tempat pasangan kita. Kita lebih mengutamakan dia, lebih menyayangi dia, lebih, ada orang macam Ustaz cakap, bahasa cinta, suka dipegang, suka dipeluk, tapi kita lebih rela peluk bantal peluk kita. Cuma dalam perkahwinan, saya tak boleh ulas banyak, saya rasa panjang ni. Dalam perkahwinan ni sangat penting untuk kita ada matlamat. Ya. Matlamat individu, matlamat perkahwinan. Sebab kan kita mula dengan individu kan, kita berkahwin baru kita dapat pasangan kita kan. Okey, matlamat individu, apa kita suka, apa kita nak buat. Matlamat perkahwinan, kita nak perkahwinan yang macam mana. Dan kita ingat, matlamat individu kalau untuk menjayakan perlu ada sokongan daripada pasangan. Sometimes lah matlamat individu dia kata dia tak perasan tu matlamat tau, tapi itu kalau kita melihat dia adalah matlamat dia. Saya nak mengekalkan hobi saya selepas berkahwin. Apa hobi dia? Memancing. Okey, bila memancing dia tak cukup 10 minit. Pancing apa 10 minit? Pancing orang pun tak cukup 10 minit. Ya. Okey, akan jadi berjam-jam. Pasangan ni mungkin tak suka, ya. Tetapi kalau daripada awal anda dah jujur dengan pasangan, mungkin boleh kompromi. Seminggu mungkin berapa jam boleh memancing, pasangan ikut sekali. Tak kira lah pasangan nak pakai baju pink macam Ustaz cakap tadi ke, nak pakai topi pergi pantai ke, tak apa. Saya ada kompromi dekat situ. Ya? Ataupun kata matlamat individu pasangan ni untuk melanjutkan pelajaran setinggi mungkin. Okey, disokong oleh pasangannya dengan memudahkan, jagakan anak, sediakan tempat, tak merungut, tak membebel kan. Kalau perempuan ni dia memang ada penyakit babyism ni kan. Kalau dia memang penyakit keturunan lah kan, dari dalam perut lagi dah ya, sampailah ke sudah penyakit babyism ni tak boleh diubati, cuma boleh dikurangkan sahaja. Contoh. Okey, kemudian tadi kita cakap pasal matlamat individu Kalau seorang je yang berusaha untuk mencapai matlamat, seorang lagi tak sokong, mungkin akan ada unsur-unsur konflik dalam tu lah ya, sebab dia rasa kenapa anda mementingkan diri. 1 minit lagi. Okey. Ini matlamat individu. Kemudian matlamat perkahwinan. Matlamat perkahwinan, nak perkahwinan yang macam mana? Nak perkahwinan yang penuh dengan material, nak perkahwinan yang harmoni. So, bila ada matlamat ini dan dua-dua bergerak bersama-sama, sebab apa yang jadi konflik, apa yang jadi retak ialah hanya seorang sahaja berusaha untuk realisasikan matlamat. Tak kisahlah matlamat individu ataupun matlamat perkahwinan, lama-lama akan jadi penat. Bila penat dia dah tak ada hati lagi dah. Bila tak ada hati dia pun buta hati lah. Tak kau lah nak sedih ke nak marah ke, aku hidup juga. Contohlah ya. So amat penting benda-benda ni. Kalau kata untuk keretakan, kita kata faktor itu adalah tool saja, penyumbang saja. Tapi yang paling penting bila kita cakap pasal perkahwinan, dia melibatkan suami dan isteri. Yang lain-lain tu jangan sampai dia orang jadi punah sihat. Menasihat tak apa, jangan memunahkan. Ya. Okey, cukup 1 minit. Minta maaf lah kalau dapat mic ni memang cakap banyak lah. Maaf lah ya. Terima kasih doktor. Saya share sikit lah kata-kata hikmah yang mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh doktor. Tidak ada pasangan yang benar-benar serasi. Yang ada hanyalah pasangan yang saling menerima ketika mengetahui kekurangan masing-masing, saling tumbuh antara satu sama lain dan belajar bersama-sama, kerana perjalanan pernikahan adalah pengenalan diri sendiri dan keluarga dalam seumur hidup. Okey, kita beralih ke Puan Sarifah. Puan Sarifah kita dalam perkahwinan, sebelum saya berkahwin pun ada yang kata perkahwinan ibarat perjudian. Benar atau tidak? Kita tak tahu apa akan berlaku nasibnya. Dan kadang-kadang sekarang ni dengan media sosial ni, orang akan jadi takut nak kahwin kerana kisah-kisah yang menakutkan. Cerita perceraian, cerita pergaduhan, ya, benda-benda itu akan menyebabkan banyak benda-benda yang akan mengekang
rasa untuk berkahwin. Jadi apa nasihat Bunda Sarifah kepada yang hadir di sini, yang mungkin boleh sampaikan kepada nanti pasangan masing-masing, ya? Apakah nasihatnya supaya dapat mengekalkan kebahagiaan dan memperkukuhkan ikatan suami isteri itu walaupun badai, dugaan, cubaan itu semua datang dalam perkahwinan kita, insya-Allah. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Puan Moderator, barisan para panel, Dr. Salmi dan Imam Muda Hassan, hadirin hadirat semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tajuk yang diberi adalah mengekal kebahagiaan. Bila pertama sekali saya ni berkongsi pengalaman. Jadi saya kena fikir dua kali lah. Pertama sekali bila BKM kata, dia orang panggil makcik. Makcik lah cakap, betul ke saya ni? Sebab anak-anak semua tahulah kami kat rumah macam mana kan. Tapi tak pernah masalah. Tapi kita selalu banyak perbincangan dan pergaduhan kecil-kecilan. Jadi lepas tu nak berkongsi pengalaman. Jadi janganlah sampai kami merasakan jadi riak pula, aku kan pasangan yang paling hebat daripada orang lain. Jadi banyak benda bersekitar tercakap dengan Fatihah, cari orang lain. Jadi akhirnya okeylah saya berkongsi. Jadi saya mohon dengan Allah agar perkongsian ni taklah membuka pekung di dada kan. Jadi yang mana yang baik tu ambil pengalaman. Sebab seperti yang Imam Muda Hassan kata tadi, pengalaman tak sama. Memang tak sama, ya. Jadi syukur pada Allah, sepanjang 37 tahun kami berkahwin, ada 6 orang cahaya mata, 4 lelaki, 2 perempuan. Setakat ni ada 10 cucu, dan insya-Allah ada 2 orang lagi yang kosong, ya. Okey, pertama sekali bila sebut bahagia, okey, bahagia macam mana kita nak cari? Ya, sebenarnya dah dirangkum. Apa yang saya nak cakap ni mungkin contohlah. Tadi semua yang tu memang dah rangkum dengan 2 panel kita tadi. Jadi sebenarnya saya tak tahulah kenapa. Mungkin Imam Muda Hassan tahulah kampung saya tu ramai Cina kan. Dekat Lumut, dekat Segari, maksudnya dekat Lumut tu memang kawasan tu nak cari orang alim tu macam susah sikit. Jadi dari tingkatan 4 saya bersekolah dulu, saya dah ada dekat hati tu, saya tak cari boyfriend, tapi dekat hati tu saya dah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau Engkau bagi jodoh kat aku, carilah orang yang tak tinggal solat. Sebab saya tengok keliling-keliling saya nak cari orang solat tu susah. Sebab saya rasa kalau orang yang solat ni, masalah lain dia akan selesai. Itu memang dia tak selesai kalau solat dia tak berapa, adalah itu special case. Ini yang secara umum. Bagi saya okey, maksudnya tak tinggal solat. Kemudian ada pernah sekali tu masa rombongan kat sekolah pergi masjid negara kan. Saya kata seronoknya kalau dapat suami bawa aku ke sini selalu. Itu detik-detik kat hati saya. Saya tak tahu kenapa. Dan satu lagi saya cakap dengan makcik saya, kalau dapat suami saya nak yang tak cacat je, tak handsome tak apa. Dan tak cacat tu saya kata 2. Maksudnya cacat fizikal dengan mental. Saya takut ada orang kahwin 3 bulan, 4 bulan dah keluar sikap bipolar kan. Jadi saya, itu doa saya lah. Agama adalah yang utama. Jadi kemudian bila ada orang masuk meminang, arwah bapa saya tu memang dia cek dululah. Apa yang dia cek, bukan kerja ke apa, maksudnya dia kerja yang minimum tak apa, keluarga. Cek betul-betul. Kebetulan ada pula kawan dia praktikal kat tempat arwah bapa bekerja tu, memang laluan yang baik lah, kenal family dan sebagainya, barulah dia terima. Okey, sebenarnya kami tak kenal. Contoh yang paling senang tak kenal, barang hantaran yang dia bagi tu, saya terima je baju tu, saya dah nampak berpina-pina dalam mata saya. Sebab warna biru, merah, warna JDT kan.
petak-petak kecil. Saya tengok memang kalau kita kenal kan, mesti kita dah tukar-tukar barang kan. Kami tak ada. Maksudnya kami macam Dr. Sami cakap tadi, bercinta lepas kahwin. Okey, kemudian bila kita kahwin, apa tanda rumah tangga kita bahagia kan? Adakah orang sebelah selalu dengar macam kerang diayak, orang Perak kata kan, kurung-kerang bergaduh kan? Jadi sebenarnya tandanya kita tak bergaduh. Dan hari ni saya nak hurai sikit lah. Ni dah berlaku dalam keluarga kami lah sebab dia minta perkongsian. Pertama sekali, timbul tak rasa tak puas hati. Kadang-kadang orang belum kahwin, dia dah tengok cerita kan, cerita Korea. Ada kawan saya tu dah tua dah, dia minta cerai. Saya kata kenapa? Suami saya tak boleh jadi macam cerita Korea. Saya kata astagfirullahalazim. Ni cerita benar cikgu. Saya cikgu jumpa cikgu macam tu. Saya bukan kaunselor, tapi seperti kata tadi BKM, saya bila ada isu besar, saya detect, saya serah pada kaunselor. Saya tak mahir. Saya cikgu Bayu, saya tak ada kemahiran untuk kaunseling orang. Tapi nasihat sikit tu adalah. Kemudian bagaimana rasa tak puas hati ni? Mungkin sebelum kahwin, kita dah bayar nanti kalau aku kahwin pergi honeymoon, pergi Korea. Korea lah selalu. Saya pun tak tengok cerita Korea, tak macam mana best tak tahulah. Ada kawan saya kata duduk kat Korea taklah best sangat macam apa yang diceritakan kan. Lepas tu suami ada kereta. Kami masa kahwin dulu kereta pun tak ada. Dari Lumut tu balik Batu Pahat, naik bas express je. Sampai ada naik, lepas tu dari terbina bas tu nak pergi ke kampung, orang tu kata ni ada kenui kahwin. Sebenarnya kita dan kereta tu lah yang nak kahwin besoknya kan. Jadi itulah. Saya masa mula kahwin tu, suami kerja TA, gaji dalam 700, saya tak bekerja. Jadi rumah tu rumah sewa kat Skudai tu, perabot-perabot sofa pun tak ada. Tapi sebab saya rasa okey, saya doa nak suami yang tak tinggal sembahyang, so saya terima. Dan saya juga bersyukur sebab mak saya ni bukan macam doktor kata tadi lah, orang ketiga yang mencucuk. Dia kata macam ni je, saya ingat sampai bila-bila. Dia kata, "Pak, kalau Tahir tak ada duit, jangan minta macam-macam." Tahir tu suami saya lah, yang baju kuning tu. Jadi dia kata, ayat tu sangat bermakna. Saya tak tanya dengan mak saya, kenapa kan. Saya faham, maksudnya jangan minta. Jadi kalau kita nak ini kan, bersifat pena'ah lah. Cukup apa yang ada. Dan kita kena berusaha lah. Kita berusaha, berdoa supaya Allah kan murahkan rezeki. Tapi saya berdoa pun, kalau Allah nak kayakan kami, dalam keadaan kami lupa, tak payahlah kayakan. Tu. Jadi kami nak yang satu yang landasan Islam tu kita jaga. Okey? Jadi alhamdulillah, jadi keluarga tak cucuk dan kami hidup bahagialah. Hinggalah Allah kurniakan rezeki dan anak dan sebagainya kan. Perkara kedua yang selalu orang bergaduh, masalah duit kan. Suami tak mau belanja ni, isteri tak nak belanja ni. Bagi kami, perkara yang utama adalah pendidikan anak-anak. Pada masa tu, alhamdulillah suami saya tak ada hutang, saya pun tak ada hutang. Orang sekarang kan, kadang kahwin hutang. Ada hutang personal kan, hutang peribadi berpuluh ribu nak bayar. Nak hidup dengan orang baru lagi ni, nak beli susu anak pun tak mampu. Okey? Jadi isu keuangan ni kami datang bermula dengan kosong. Apa yang ada itulah kaya hidup dan berkembang. Tak ada pun harta daripada keluarga dan sebagainya. Jadi bila saya dah mula kerja tahun 1992, kami kahwin 86. Gaji saya tu 1,000 lebih je dulu. Cikgu sekarang 3,000 lebih. Ya. Suami adalah dalam 4,000 tu. Jadi apa yang kami nak sekarang adalah pendidikan anak-anak. Suami saya memang tak bagi anak pergi asrama. Saya memang nak sangat sebab saya dari tingkatan 1 sekolah asrama. Saya rasa seronoklah duduk asrama. Dia kata tak boleh. Dia dari kampung Payik Sulong tu, dia sekolah kat Payik Sulong. Dia tak nak, tak boleh. Jadi dia kata dia nak jaga anak tu
sampai tingkatan 5. Jadi kita belalah anak-anak. Jadi sekolah yang kita pilih pada masa tu yang ada integrasi, iaitu subjek akademik dan diniah, adalah Sekolah Islam Hidayah. Memang orang kata sekolah swasta tu pakai banyak duit, ya, sebab duit kami tu lebih sikit untuk mak bapak sikit, dan juga untuk kalau kereta rosak ke apa. Kereta pun kereta second hand, rumah pun rumah sewa. Ada 2014 tu 5 anak kami sekolah di situ. Jadi adalah kawan-kawan kata, engkau ni Tahir, duit banyak ni kau boleh beli rumah. Masa tu kan rumah murah lagi kan. Kau boleh beli kereta baru. Tapi sebab kita dah ada kesepahaman nak sekolah anak di sini, bukan maksud sekolah lain tak baik. Saya cikgu sekolah biasa. Tapi masa dengan kesibukan kami, supaya di situ dia ada suasana yang boleh mendidik anak-anak lah. Jadi kita pilih sekolah tersebut lah. Jadi kita kekal dengan pendirian kami, tak terima bisikan-bisikan. Kalau salah seorang goyang, memang kita akan bergaduh. Okey. Kemudian bagaimana mengurus masa. Kadang kita sibuk kan. Suami saya kerja dengan Johor FC, tuan-tuan dan perempuan pun ada bekas pekerja di sana, faham dengan budaya. Bukan maksud orang lain kerja tak penat. Cikgu pun penat juga, tengah-tengah malam menanda. Orang nampak macam relax kan. Balik pukul 3, pukul 3 pagi, 3 petang balik, 3 pagi menanda. Kita ada masa macam tu lah, fleksibel. Tapi suami pergi, orang kata tak nampak matahari lagi kan. Balik, bulan dah nak timbul. Lepas tu nanti kalau dia balik awal, anak kata, abang demam ke hari ni? Macam tu. Sampai keluar anak cakap macam tu kan. Jadi budaya kerja dia, lepas tu dia terlibat dengan Johor FC, SU, 15 tahun. Kemudian jadi imam dekat masjid dekat rumah tu. Jadi terlibat dengan NGO, ya, dan juga PIBG Sekolah Hidayah. PIBG Sekolah Hidayah ni meeting dia malam-malam, ya, habis pukul 12 lebih dan sebagainya lah. Jadi bagaimana kami nak rapat hubungan supaya tak ada mazhab lain-lain dalam rumah, ya. Anak bukan dengan haluan dia. Handphone memang kita tak bagi zaman tu kan. Sekarang dah tak boleh lah, tak valid. Okey, tinggal terlima baru dapat handphone. Jadi apa yang berlaku adalah suami akan ambil peluang. Kalau ada pertandingan dekat 2, cuti sekolah, bawa semua anak-anak. Seperti yang Imam kata tadi, saya memang tak minat langsung dengan bola, tapi saya tak halang. Okey, minat suami gasak-lah. Tapi dia bawa pergi jalan, apa benda dalam kereta tu, itulah tempat kita nak mesra dengan anak-anak, ya. Selain daripada di rumah, ada, tapi masa tak banyak, ya. Jadi dalam tu kita adalah kuis ke apa ke. Memang kita bersepah lah. Anak nak makan apa, pakai iswara. Bayang anak 6 letak toto sana sini, tak kisahlah, janji jalan kan. Bila anak dah besar sikit, tukar answer. Janji suami kata tu apa, boleh berkumpul sama-sama, boleh berbincang, mainlah kuis ke apa ke, budak-budak tu suka je lah. Okey, tapi kalau hari yang bukan ada pertandingan dekat luar, kalau di dalam selalu kat Pasir Gudang, suami akan bawa. Tapi dekat sini kesepahaman kami ada. Saya cakap dengan suami, tak boleh bawa waktu sekolah, sebab nanti dia akan ganggu waktu anak tu, mengantuk lah apa. Tapi Alhamdulillah lah, suami saya terima. Kecuali kalau ada pertandingan besar-besar tu, dia pujuk-pujuk jugalah. Bolehlah hari ni bagi anak-anak tengok, hebat ni pertandingan ni. Jadi syarat je siap dulu semua kerja sebagainya. Jadi dalam saya agak dominan sikit lah kalau bab-bab macam ni. Memang suami saya nampak muka garang, tapi dia baik dengan anak-anak. Saya memang kalau anak-anak yang kenal tu, bukanlah tegas lah, cikgu kan agaknya, macam tu lah kot. Okay? Jadi kita juga libatkan anak-anak dengan aktiviti masjid dan sebagainya lah, supaya dia tak rasa kekosongan, tak rasa dia kesunyian. Jangan biar dia dengan PC dia, jangan biar dia dengan apa tu, ada kelompok yang lain dalam rumah kita, ya. Perlu ada kesepahaman. Dan akhir sekali adalah tentang kepercayaan. Suami keluar balik lambat kan, kunci masing-masing pegang. Mula-mula kahwin dulu, minat juga tengok-tengok mesej macam ustaz. Tengok mesej, betul lah. Lepas tu syaitan kacau, dah tension. Nama perempuan mana ni? Aduh, tanya lagi, tengok lagi. Lama-lama kita stres. Okey, lepas tu kita pun banyak kerja kan. Tanya suami, dia senangnya jawab AA je lah. Dia jenis macam tu kan.
Jadi mula-mula tu bila saya tengok stres, saya kata ni syaitan dah kacau saya ni. Jadi saya kata saya buanglah, tak biar tu. Tapi dalam hidup kan, proses kan doktor, ada masa tak puas hati tu timbul juga. Sebab kami banyak perbezaan, ciri yang berbeza. Jadi ada sekali tu teknik yang kedua saya guna adalah tulis kat diary. Geram ni, tulislah apa-apa benda. Lepas tu dia tak perasan juga. Sekali dia balik dia kata, buat apa tadi? Buat apa macam tu? Tulis kat diary, rupanya dia pergi meeting. Lepas tu kawan sebelah nampak. Apa hal dia tarik? Kawan sebelah yang baca dulu. Jadi saya tak jadilah. Tak jadi. Tapi bila dah tua-tua ni, saya tukar kaedah. Macam Ustaz kata tadi, asal puas hati, kita buatlah macam mana. Kalau nak sambut hari jadi, suami saya dia tak ingat hari jadi dia pun. Jadi kalau ada anak-anak ke, selalu anak-anak lah yang selalu ni kan. Okeylah, tak apa. Okey, apa tu? Jadi dalam isu kepercayaan tadi kan, jadi apa yang saya nak sebut adalah ada sekali ujian lah, melanda jugalah kan. Lagi 2006, lagi 2-3 hari nak pergi haji. Masa tu adik ipar saya telefon. Mula saya tak nak cerita dah benda ni, tapi suami saya ingat sampai sekarang. Jadi saya ceritalah. Jadi pagi adik ipar call, "Kak, abang cik bawa perempuan lah." Uish, saya kata masa ni nak pergi haji kan. Apa hal pula lah dia ni, nak pergi haji pula, buat perangai pula kan. Jadi tahan lagi. Jadi tapi call juga, awak kat mana? Kat taman. Kat taman di sana. Buat jogging. Masa tu orang Jongkok dia jogging dulu pagi-pagi kan. Pergi dengan siapa? Dengan kawan. Tapi tak marah lagi lah. Jadi balik, saya tanya lagi. Saya jenis tak simpan. Saya suka tanya. Saya nak puas hati. Saya nak tanya. Jadi saya kata tadi pergi kawan siapa? Lepas tu dia tunjuklah gambar. Oh, rupanya betul lah. Kawan tu rambut dia panjang sikit. Agaknya salah nampak lah aku. Jadi, tapi saya yakin lah. Yakin. Ya, kita kena yakin. Walaupun Dr. Fadilah Kasam kata 20% tu kena tinggal sikit. Untuk apa? Waspada kan. Tapi yang penting kita kena berdoa. Okey, sebab kepercayaan ni hati orang. Hati orang ni Allah yang jaga. Jadi kita berdoa agar suami ni jujurlah dengan kita. Jadi itu sikitlah perkongsian. Iaitu pertama sekali letak faktor agama. Ya, itu sangat penting. Ya, sangat penting. Sama ada dari diri kita sendiri. Kadang mak bapak letak faktor agama tapi kita tak kisah. Itu tak jadi juga. Kemudian kita kena bersifat qanaah, bercukup-cukup, berpada-pada apa yang ada. InsyaAllah nanti Allah akan bagi kepada kita. Dan kemudian saling mempercayai dan bawa perbincangan bersama. Okey, itu sikit perkongsian. Wallahualam. Masya-Allah. Perkongsian yang sangat hebat. Ya, betul apa yang Puan Syarifah kata tadi tu. Suaminya di depan, anaknya di sana. Kan, kamu jadi menyaksikan perkongsian yang disampaikan oleh Puan Syarifah ni. Okey, saya rangkumkan sikit. Pertama tadi ukur baju di badan sendiri, melihat pada kemampuan kita, perbincangan dan persefahaman antara suami dan isteri, kemudian curi masa untuk membina hubungan dengan anak ataupun keluarga, kemudian sibukkan anak-anak dengan aktiviti yang bermanfaat, adanya kepercayaan dan juga faktor agama sangat penting dalam hubungan kekeluargaan. Okey, jadi kita kembali semula kepada Imam Muda Muhammad Hassan tadi. Okey, ni daripada zaman dulu lagi. Kita dah dengar cerita tentang masalah hal rumah tangga, maksudnya apa? Kerja-kerja di rumah. Siapa yang patut buat kan? Selalu cakap ni suami yang patut buat, ni isteri. Kerja apa? Basuh kain. Ada yang kata sepatutnya suami yang kena buat, isteri hanya melayani suami dan anak-anak. Kan? Tetapi ada yang kata isteri lah yang patutnya. Dan budaya kita di Malaysia, kan? Memang kerja-kerja itu daripada tok nenek kita dulu, memang itulah tugasan yang dibuat oleh seorang ibu dan suami ataupun bapa bekerja di luar. Kan? Benar begitu kan? Jadi sedar tak sedar benda ini dan menjadi satu boleh menyebabkan konflik, kan?
yang dua-duanya penat bekerja kan. Siapa yang nak buat ni, siapa yang nak uruskan rumah tangga kan. Isteri bekerja, suami bekerja. Jadi benda-benda begini menyebabkan konflik dalam sesebuah rumah tangga. Jadi bagaimana cara imam dalam melibatkan diri dalam urusan rumah tangga, dan mungkin boleh juga bagi cadangan kepada para suami kan. Mungkin ramai tapi mewakil kepada para suami kan, bagaimana untuk melaksanakan, maksudnya terlibat dalam urusan rumah tangga yang dilihat kebanyakan adalah isteri yang menguruskan. Jadi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada puan moderator, rakan-rakan panel, seterusnya hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Saya suka mendengar perkongsian Puan Sharifah, Puan Dr. Salmi juga, Dr. Salmi dengan bidangnya, masya-Allah dengan kajiannya. Itu betul lah beza ilmu dan pengetahuan kan. So hari ni kita, sebab tu orang Melayu kata ilmu pengetahuan. So nak kena ada ilmu. So penting juga betul-betul orang tua tu sebagai pengetahuan. Kuat dengan ilmunya, so lebih solid. Sebab itulah rumah tangga penting ilmu dan pengetahuan tu. Tidak hanya pengetahuan saja, penting ilmu juga. Dan perkongsian Dr. Puan Sharifah ni macam seorang ibu bercakap dengan anaknya kan. Betul tu, suka dengar saya teringat macam kalau dalam bidang Quran ni, macam Buya Hamka, kalau kita baca kitab tafsir dia, macam seorang bapa bercakap dengan anak dia. Tu saya suka baca tafsir Al-Azhar tu. Buya Hamka kalau cerita baca macam dia tengah bercakap dengan seorang anak. Itu uslub dia punya, metodologi punya penulisan dia. Sebab tu dia dekat dengan kita kan. Betul lah macam puan pun nampak persamaan tu ada kan. Macam Puan Sharifah kata dia lebih dominan. Saya ingat saya dengan anak-anak pun isteri saya lebih dominan lah dan anak isteri ni, sebab isteri saya pun cikgu juga. Jadi dia terbawa lah karakter cikgu tu kan, ketegasan sebagai seorang cikgu kan. Tapi dengan saya lebih mudah untuk berbincang anak-anak kan. Apa-apa dia akan refer kat saya kan. Tapi kalau Pak marah-marah ni, isteri saya lebih dominan lah kan. Dia tegas tapi ialah benda tu kita kata rumah tangga kan, dia ada check and balance. Kalau dua-dua macam tu, so dia tak seronok kan. Cuma saya macam isteri saya di Jawa ini Jawa kini ini jadi saya isolah sini saya omong Jawa. Orang Jawa ni saya nampak budaya dia kan. Ni kita kata keindahan budaya di Malaysia ni. Saya orang Perak. Saya memang orang Perak betul lah kan. Cuma keturunan daripada Kelantan lah. Darah Kelantan tu ada. Pak Tok Onya saya orang Kelantan. Tapi isteri saya ni memang di darah Jawa. Jawa ni saya faham budaya mereka, suami is a king. Suami tu adalah raja. Sebab saya nampak macam mana pak mentua saya kan dilayan oleh mak mentua saya dan anak-anak, dia macam raja kan. Mesti kena tunduk, kena patuh, kena taat pada ayah tu. Walaupun ayah mentua saya ni seorang yang dia tak garang pun, tapi anak-anak cukup takut dan respect dengan ayah mentua. Ayah mentua saya tak garang, cakap pun kurang. Tapi semua anak-anak cukup hormat Itu dilatih daripada kecil. So budaya tu dibawa. Isteri saya jadikan saya sebagai king kan. Jadi alhamdulillah lah, senang sikit kerja saya kan, sebab dia jadi saya king. Jadi anak-anak memang kena taat. Dia tak boleh melawan cakap ayah, mesti kena taat. So dia campur lah, macam mak mentua saya dengan mentua dua-dua Jawa. So dia kuat lah. Saya Jawa, itu saya orang Perak. So tapi kita nampak rules baru lah tercipta dalam rumah tangga kan. Kita apa, balik macam kita kata kerja rumah tangga kan. So kita kena lihat suasana kita di Malaysia. Dalam kita mengaji dalam fiqah pun kita ada ambil juga uruf kan. Nak dalam menentukan hukum ni tengok pada uruf juga. So kalau di negara Arab, budaya uruf ni custom ataupun budaya. Tu diterpakai juga budaya setempat. Kalau kita ikut memberi nafkah ni wajib atas suami kan. Suami yang memberi makan minum pada isteri. Kalau kita mengaji fiqah juga, kalau kita kata menyusu anak tu kata isteri boleh minta upah kepada suami untuk menyusukan anak. Boleh. Bang, saya nak upah, saya nak susukan anak, saya nak upah daripada abang. Kalau ikutkan hukum boleh. Sebab apa? Sebab yang memberi minum makanan nafkah pada anak tu ialah seorang bapa.
Sebab tu seorang bapa tadi wajib mencari orang yang boleh menyusukan si anak. Jadi kalau isteri kata dia tak nak menyusu, suami kena cari orang lain untuk menyusukan anak dia. Sehingga kan kalau si isteri tu tadi tak ada orang lain yang boleh menyusukan anak, maka barulah wajib ke atas isteri untuk menyusukan anak dia. Dan isteri tadi boleh minta upah, dia tak salah. Kan kata apa? Tu cuba tengok dalam kitab fiqh kata begitu. So maknanya memberi makan nafkah ni adalah suami. So kalau itu kan suamilah kena masak untuk isteri kan. Tapi budaya kita tak macam tu. So terpakai jugalah uruf tadi di negara kita, memasak ni, menjadikan makanan ni lah orang perempuan. Walaupun dia tidak wajib, kalau dia buat kan dapat pahala. So tapi kita kata suami tadi, kita tahu itu, kita kata penting ilmu. Bagi nafkah ni suami, maka sepatutnya suamilah memberi makan kepada isteri. Tetapi kerana uruf kita, custom kita, isteri orang perempuan masak, oleh kerana itu kita keteraikan. Kita lah kena memberi menyediakan wang untuk beli makanan, ataupun kita memudahkan dia untuk memasak, ataupun kadang-kadang mungkin kita tengok kalau dia perkara ni dia macam mana kita kata ya, kebijaksanaan seorang suami untuk mengendalikan rumah tu. Okey, kan kita kata keperbezaan keluarga tak sama. Macam saya, macam Puan Sharifah katakan, macam saya memang masa tak menentu kan. Kadang-kadang travel ke sini, tetapi apa yang saya buat, bila Sabtu Ahad kalau saya travel jauh, memang saya bawa family saya. Itulah ruang yang memang saya spend masa dengan anak-anak. Saya kalau ada masa untuk anak, saya akan spend untuk masa. Lepas tu kalau saya sibuk mana ceramah pun, kebiasaannya waktu petang ambil anak saya ambil. Walaupun saya terpaksa balik jauh, saya tetap balik. Sebab itulah masa spend saya dengan anak-anak saya. Sebab saya tahu masa saya agak terbatas kan. So kita ambil peluang quality time. Saya fokus pada quality time. Allahumma salli ala Muhammad. Balik, maksudnya dekat sini kita tengok nombor 1, suami dia kena bijaksana untuk menguruskan rumah tangga. Okey, itu saya katakan penting love language dia tu kan. Kita kalau kebiasaannya isteri yang penat menguruskan rumah tangga, kalau kita buat test kebiasaannya, dia dapat bahasa cinta dia apa? Ialah service, act of service. So itu saya kata penting. Oh, maknanya kita tahu rupanya isteri ni dia penat menguruskan rumah tangga dan dia sangat memerlukan bantuan itu. Kalau kita tahu bahasa cinta isteri kita, services tadi, so mudah. Saya sebagai suami duduk di rumah, kita kena faham, okay, isteri ni dia penat. Isteri saya bekerja juga, so kita kena faham. Kalau dia balik rumah, kita jangan paksa-paksa dia memasak. Macam saya sendiri, saya tahu dekat macam Puan Sharifah, kita bukan nak cerita kita ni baik, tidak. Tapi ni perkongsian, mudah-mudahan ada manfaat lah untuk saya. Saya tak kata saya perfect kan? Kita pun banyak kekurangan. Okay, sebab tu kita banyak refer kepada apa yang Nabi buat. Tengok ya, Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi balik ke rumah, isteri semua tertunggu-tunggu. Dah, Saudah tertunggu-tunggu, kalau Aisyah pun tertunggu-tunggu. Kenapa tuan-tuan? Apa rahsia Nabi sehingga menyebabkan isterinya tertunggu-tunggu kepulangan suaminya? Kerana Nabi tak pernah menyusahkan isteri dia. Betul tak? Nabi tak pernah menyusahkan isteri dia. Dalam hadis kata Nabi yang menjahit pakaiannya sendiri tak? Nabi yang pergi buat kadang-kadang ambil susu sendiri. So saya daripada hadis tu saya belajar, aku sebagai suami, aku seboleh-boleh jangan susahkan isteri kan. Lepas tu kadang-kadang saya punya baju kan, saya selagi kadang ya orang lelaki kan, orang lelaki punya style kan, baju seluar tu baru pakai sekejap, tak nak basuh kan, saya letak. Lepas tu suami isteri saya ambil, saya kata kenapa basuh seluar tu kan baru pakai. Dia tu berbeza kan. Saya kata sebab abang tak nak susahkannya, nanti basuh baju banyak-banyak kan. So, itu saya punya, sebolehnya saya tak nak susahkan dia. Kalau saya boleh buat, selagi mana saya boleh buat sendiri, saya buat sendiri. Kadang-kadang macam ya kita faham, isteri dia nak melayan suami kan, balik-balik abang nak minum apa. Kalau dia nak bancuh tak apa, tapi kalau isteri saya tak bancuh, saya tak cakap apa-apa. Aku nak minum air lah, saya pergi dapur, kita bancuh sendiri. Lepas tu dia kata, kenapa tak cakap nak bancuh air kan? Tak apa, tak nak susahkan yang. So itu maknanya kita cuba ikut cara Nabi itu apply dalam rumah tangga. Sebab Nabi, isteri tertunggu sebab Nabi isteri tahu suami tak pernah menyusahkan isteri dia. Itu yang kita cuba praktikkan
seboleh-bolehnya jangan susahkan isteri. Kalau selagi boleh kita buat sendiri, contoh kan, kita makan di dapur, isteri dah pernah masak kan, dia dah masak untuk kita, itu pun pahala banyak kat dia. Sepatutnya kita masak untuk dia, kita dah pernah masak. Kemudian kita contoh nak makan kicap tu kan, kita isteri dah masak, jadi kita nak kicap pun jangan suruh dia ambil kan? Jangan susahkan dia, tak apa, tak jatuh maruah kan? Walaupun dilayan kita sebagai king, tapi kita tetap prinsip tak nak susahkan dia. Sebab dah banyak dah pahala dia, dah banyak dia susah untuk kita. So kalau boleh ambil kicap, takkan tak boleh nak ambil sendiri kicap tu. Bangun pergi ambil kicap, tak ada masalah. Ni kicapnya mana kan? Kicapnya mana? Mana dia ni tak cukup, sudunya mana? Sebab tu nak marah. Adakah isteri kita tu hamba nak dilayan begitu kan? Ya, walaupun layanan dia macam kita ni sebagai king kan. Ya betul, saya tengok dalam macam budaya orang Jawa kan, memang dia begitu layanan dia. Dia kena sediakan pinggan, sudu, semua kena get ready supaya bagi ayah tu makan dulu, layan dia. Itu saya nampak benda tu baik. Tapi saya faham, kita tahu kita tak nak susahkan dia. So selagi mana kita boleh buat sendiri, basuh pinggan sendiri, basuh pinggan sendiri. Kalau dalam masyarakat dia tak boleh orang lelaki basuh pinggan, tak boleh. Tapi saya nak cuba pecahkan rules tu kan. Tak apa salahnya kita basuh pinggan sendiri. Selepas makan kita boleh basuh pinggan, tak jatuh maruah. Terus itu yang saya buat, selagi mana tidak menyusahkan dia, saya takkan susahkan dia. Selagi mana saya boleh buat sendiri, saya buat sendiri ya? Walaupun itu mungkin kerja orang perempuan. Kadang-kadang isteri kata, macam seluar ni koyak sikit kan, saya boleh jahit juga kan? Saya ambil benang, saya jahit sendirilah kan. Kenapa abang jahit tu? Tak apalah, koyak sikit je. Sebab bukan saya kata saya bagus, sebab kita nak ikut cara Nabi tu kan. Tak apa, janganlah jahit sendiri, biarlah yang buat. Tak apa, boleh jahit kan. Lepas tu dia nak buat juga, barulah kita bagi. Sebenarnya memang suruh dia jahit pun kan. Tapi kita tak nak susahkan dia kan, aku boleh jahit. Jadi insya-Allah perkara itu kita nampaklah kat situ bahawasanya isteri akan nampak suami aku tak nak menyusahkan dia. Daripada situlah kita nampak itu yang kita buat nombor 1 tadi, maknanya kita cuba penting love language tu. Kita tahu dekat mana yang dia nak. Yang kedua, selalu berbincang. Dalam keluarga ni kena berbincang selalu. Antara tempat yang terbaik untuk bermesyuarat dengan isteri ialah yang pertama ketika mana makan, yang kedua ketika nak tidur, dalam bilik tidur, ataupun orang panggil istilahnya pillow talk kan. Pada saya itu adalah waktu yang sangat baik untuk berbincang ya? Antaranya waktu makan. Sebab tu waktu makan tidak boleh ada gadget kan? Jangan pegang. Sebab tu waktu yang terbaik untuk kita bermesyuarat. Sebab apa? Sebab biasanya waktu makan adalah waktu yang tengah seronok tak kan? Benda yang biasa orang makan gembira ke tak gembira, biasa makanlah waktu yang happy kan. Sebab tu waktu tu hormon tengah happy, waktu tu baik untuk berbincang. So kita berbincang waktu itu, kena mesyuarat apa dia nak buat, apa sepatutnya dan sebagainya. Dan satu lagi waktu pillow talk pun bagus juga. So perkara ni kita buat, mudah-mudahan dapat kita menyelesaikan. Contohnya ada tak benda yang tak sepatutnya abang buat ke kan. So boleh bincang waktu tu. InsyaAllah waktu tu baik untuk berbincang. Waktu tu nak marah pun mungkin tak marah. Cuma kena bijak sana jugalah berbincang tu. Janganlah tengah-tengah makan tu cerita pasal abang Tesla lah apa kan. Itu mungkin menaikkan kemarahan dia. Tak sesuai. Tengoklah topik yang sesuai, lebih kepada kekeluargaan. Itulah antara waktu yang kualiti saya nampak, waktu makan dan waktu kita duduk dalam bilik. Wallahu alam, dan ada manfaatnya insya-Allah. Terima kasih kepada Imam. Saya ikut sikit kata-kata, jadilah suami yang tidak menyusahkan isteri. Dan pastinya kalau kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah, pasti insya-Allah keluarga kita akan mendapat rahmah, sakinah dan mawaddah kan, insya-Allah. Kita pergi ke Dr. Sami. Okey. Berdasarkan data daripada jabatan masa data kan. Okey. Daripada data Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mencatatkan bahawa sebanyak 45,420 kes perceraian dalam keluarga Islam pada tahun 2021. So apa yang membimbangkan adalah peningkatan trend tu yang membimbangkan tu adalah peningkatan trend tu dikatakan. Dan lebih menyayat hati lagi adalah bila Johor adalah negeri kedua tertinggi yang mencatatkan kes perceraian.
Jadi pada pandangan doktor, okay, orang kuat LPPKN Negeri Johor ni kan. Jadi apa pandangan doktor? Realiti sebenar, apa masalah realiti sebenar yang berlaku dalam masyarakat kita, dan juga kalau kita sebagai masyarakat yang prihatin, apa pula peranan kita untuk membantu supaya sekurang-kurangnya dapat mengurangkan masalah perceraian ini dalam kalangan kita. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih. Okey, berat soalan ni. Dia dah main data pula ni kan. Okey, kalau kita tengok berdasarkan data kita tak nafikanlah kes penceraian meningkat, dan dalam masa yang sama juga kalau kita lihat data daripada Jabatan Perangkaan, kita lihat pada data yang latest untuk perkahwinan dan perceraian 2020, kadar perkahwinan adalah meningkat. Kata meningkat dalam 15.4%, dan kalau kita boleh mengandaikanlah daripada data tu, kita boleh bercakap perkahwinan di Malaysia masih lagi utuh. Ramai lagi yang percaya kepada institusi perkahwinan dan memilih untuk berkahwin. Cuma dia kahwin lambat, dia kahwin cepat, itu yang lain ceritalah. Dan kalau kita lihat kepada data, ada masanya data tidak memproyeksikan yang sebenar. Sebagai contohlah kita lihat kepada data perceraian ya. Data perceraian biasanya dikira ialah jumlah yang dapat diselesaikan pada tahun tersebut, dan kemungkinan itu adalah backlog punya kes-kes mungkin dah 3-4 tahun yang baru selesai pada tahun itulah. Ada banyak limitasinya. Kita nak cakap dia meningkat, dia menurun sebab dia bukan menunjukkan pada tahun semasa, dia menunjukkan kes yang telah diselesaikan pada tahun semasa lah. Okey, kemudian kita melihat juga, kita kata kenapa Johor ni tinggi dia punya perceraian. Betul lah, kalau kita tengok Johor antara 3 negeri yang populasinya tinggi, jadi kadar perceraian dia akan tinggi jugalah ya. Okey, dan kalau kita kata ada tak apa-apa usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak agensi kerajaan maupun LPPKN sendiri untuk mengurangkan perceraian? So, satu, kita kena ingat ya, macam saya cakap mula-mula tadi, ada perceraian yang diraihkan, ada perceraian yang ditangisi, ada yang tidak rela bercerai, adalah lebih baik untuk bercerai. Saya tidak menyokong perceraian ya, tapi kalau itu adalah jalan terakhir, so kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, mungkin mereka yang perkahwinannya dah tidak boleh diselamatkan, akan mendatangkan mudarat pada dia, akan mendatangkan mudarat pada pasangan, akan mendatangkan mudarat kepada anak-anak, maka itu adalah jalan yang terakhir. Tapi mana yang boleh kita selamatkan, kita selamatkan. Tiba-tiba semua rasa macam sedih pula kan. Dia kalau sedih ni kan, dia kan semuanya akan menurun tau. Dahi dia akan turun sikit, lepas tu mata tu dia akan kuyu sikit, dia akan ada simptom-simptom sedih. Kalau dia happy kan, kalau kita sebut gembira kan, mata tu dah membulat besar. Lepas tu dia kata ni semua naik, darah-darah mengalir. Itu kita kata simptom-simptom lah. Kalau nak tengok pasangan tengah sedih ke tengah gembira, mungkin boleh check dah daripada dia kata kesan-kesan fizikal yang kita boleh detect. Sebab sometimes ada pasangan kita yang tak peka kan. Ada isteri dia dah betulkan kedudukan dapur dia 360 darjah ni, dah betul memang berbeza. Husband masuk-masuk macam tak ada apa-apa pun, tak ada puji-pujian, tak ada apa kan, sampai wife cakap, oh dah betul kan, dia tak nampak ke dah cat baru dah benda semua sekali. Dia tak nampak, tak perasan pun. Sebab ada orang yang kena cakap kan, dia tak perasan benda-benda tu. Ada orang melihat sesuatu dengan detail, ada orang melihat sesuatu dengan keseluruhan. Kalau orang melihat sesuatu dengan detail, kat sini tengok berapa jumlah layer yang ada kat situ. Dekat dinding tu berapa jumlah layernya? Dekat dinding tu ada layer kan? Berapa warna merah yang ada dekat dinding tu? Okey, berapa lampu? Ini orang-orang yang melihat detail. Ada orang yang melihat keseluruhan. Oh, dewan ni luas, dewan ni selesa, dewan ni besar, ada kerusi, ada meja, ada sofa. Itu orang yang melihat keseluruhan. Ya? Sebab tu kadang-kadang yang jadinya dalam data kata punca perceraian adalah antara ketidaksefahaman. Ya, itu yang perlu diselesaikan. Apa yang tak faham? Kalau dulu kenapa boleh faham? Tidak ada dulu. Sebelum-sebelum ni mungkin banyak tolak ansur. Yang dia rasa macam memang bersefahaman lah antara satu sama lain. Tapi bila dah lama-lama dah tak boleh nak bertolak ansur lagi. Ya, ada sampai adalah saya teringat satu lawak Haris Iskandar, dia cakap perempuan ni complicated, lelaki ni simple je. Kalau semut masuk dalam telinga lelaki, semut tu boleh keluar, boleh cakap yuhu, ada orang ke tak ada orang. Sebab 4-0 dia kan, boleh keluar dalam masa minum beberapa second, dia boleh keluar pada telinga kiri kalau semut tu masuk telinga kanan.
Tapi kalau semua tu masuk dan telinga perempuan yang masuk telinga kanan, dia tengok, oi banyaknya, macam mana nak keluar, tak nampak jalan ni, complicated betul. Dia fikir itu, dia fikir ini, setahun pun tak tentu semua tu boleh keluar tau. Bayangkan betapa complicatednya pemikiran wanita, betapa simplenya pemikiran lelaki ni. Just lawak lah, sebab ada juga lelaki yang complicated kan. Okey, kemudian kita kata data statistik perceraian dan bagaimana masyarakat boleh memainkan peranan. Okey, satu saya tengok peranan